Perlembagaan Melayan Union 1946. Sebelum Melayan Union diperkenalkan, pihak British mengamalkan dasar mengakui negeri Melayu dan segala dasar dan peraturan orang Melayu sebagai hak istimewa orang tempatan. Namun, selepas Perang Dunia Kedua, iaitu pada 1 April 1946, Melayan Union telah ditubuhkan. Melayan Union ialah hasil gabungan antara negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat kecuali Singapura. Dengan berdirinya Kerajaan Melayan Union, maka pentadbiran tentera British atau British Military Administration BMA yang dilaksanakan pada September 1945 telah dibubarkan sepenuhnya. Kerajaan Melayan Union telah diisytiharkan di King House, iaitu Karkosa Seri Negeri, Kuala Lumpur. Pengisytiharan Kerajaan Melayan Union telah memberikan kuasa kepada Sir Edward Kent sebagai Governor pertamanya. Peristiwa yang membawa kepada penubuhan Melayan Union. 14 Ogos 1941, Britain memeterai Piagam Atlantik yang mengisytiharkan pemberian kemerdekaan kepada negara yang telah dijajah. Pada Februari 1943, British menubuhkan Malayan Planning Unit untuk merancang pembinaan semula tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Cadangan pergabungan negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan negeri-negeri Selat kecuali Singapura menjadi Melayan Union diusulkan. Januari 1994, cadangan untuk membentuk Melayan Union diumumkan oleh Edward Kent, penolong setiausaha rendah tetap bagi tanah jajahan British. 1994, Sir Harry McMichael dijemput ke Tanah Melayu untuk mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu. McMichael memaksa Sultan-Sultan Melayu menerima cadangan pihak British tanpa memberikan masa secukup. Akhir Januari 1946, rancangan Melayan Union diumumkan pada kertas putih sebelum membawa pada pengisytiharan Melayan Union pada 1 April 1946. Sebab-sebab Melayan Union diperkenalkan. Yang pertama, mewujudkan sistem pentadbiran yang seragam di Tanah Melayu. Melayan Union bertujuan untuk menyatukan semua negeri di Tanah Melayu di bawah satu sistem pentadbiran yang seragam dan melicinkan lagi perjalanan sistem pentadbiran. Kedua, memastikan kepentingan ekonomi mereka di Tanah Melayu terpelihara. British melihat Melayan Union sebagai cara untuk memulihkan ekonomi Tanah Melayu yang hampir muflis selepas pendudukan Jepun. Governor diberi kuasa untuk memberi konsesi ekonomi kepada pelabur bagi mempercepatkan pembangunan ekonomi di Tanah Melayu. Ketiga, membentuk bangsa Melayan Union. British memberikan taraf kewarganegaraan yang seragam kepada semua kaum dan menghapuskan hak keistimewaan orang Melayu. Ini bertujuan mewujudkan bangsa Melayan Union, iaitu di mana golongan pendatang dapat melupakan negara asal mereka dan menumpukan taat setia kepada Melayan Union. Keempat, persediaan membentuk kerajaan sendiri. Mengikuti prinsip Piagam Atlantik, penubuhan Melayan Union juga dilihat sebagai langkah menuju berkerajaan sendiri di mana penyatuan rakyat dan negeri Melayu menjadi langkah awal sebelum kemerdekaan diberikan. Ciri-ciri Perlembagaan Melayan Union 1946. Perlembagaan Melayan Union terdiri daripada 27 fasa yang ditetapkan untuk membentuk sebuah kesatuan.
Dua ciri utama ditekankan dalam perlembagaan ini iaitu berkaitan pentadbiran dan kerakyatan. Berkaitan pentadbiran, negeri-negeri Melayu bersekutu, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dan dua buah negeri-negeri selat iaitu Pulau Penang dan Melaka digabungkan menjadi sebuah kesatuan. Singapura menjadi wilayah yang berasingan dan ditadbir oleh Kabinet. Dasar Melayan Union mengekalkan kedudukan Raja-Raja Melayu, namun kuasa mereka terbatas hanya dalam hal agama Islam dan adat rasam Melayu sahaja. Raja-Raja Melayu dilantik sebagai pengurusi Majlis Penasihat Melayu. Bagi ekspat kerakyatan pula, perlembagaan ini memberikan hak dan peluang yang sama rata terhadap penduduk di tanah Melayu tanpa mengira bangsa dan keturunan. Mereka yang ingin memohon kerakyatan ini perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Kerakyatan sama rata ini lebih dikenali sebagai jus soli. Reaksi orang Melayu terhadap Perlembagaan Melayan Union. Pelaksanaan Perlembagaan Melayan Union menerima reaksi daripada penduduk tanah Melayu, iaitu Raja-Raja Melayu dan rakyat. Golongan yang menyokong terdiri daripada orang dagang dan golongan Melayu Retika. Golongan Melayu Retika terdiri daripada Parti Kebangsaan Melayu Malaya, Angkatan Pemuda Insaf pimpinan Ahmad Bostaman, Angkatan Wanita Seda dan Barisan Tani Malaya. Golongan ini menyokong penyatuan negeri-negeri Melayu untuk melicinkan pentadbiran. Mereka juga menyokong Dasar Samarata Malayan Union yang akan menghapuskan hak-hak perlindungan kepada orang Melayu. Kerajaan Malayan Union yang terbuka, jus soli juga dianggap sebagai cara untuk membangunkan satu identiti kebangsaan. Jus soli sebagai alat untuk menyatukan kaum yang ada di tanah Melayu dan mencipta identiti nasional. Malayan Union disokong oleh Parti Kebangsaan Melayu Malaya kerana pemerintahannya bersifat barat serta menghapuskan sistem feudal Melayu dan tidak mengiktiraf kuasa raja dan pembesar Melayu. Terdapat juga pegawai dapur Melayu yang menyokong Malayan Union dengan alasan British merupakan kuasa besar dan mempunyai kecakapan untuk membangunkan tanah Melayu. Sebahagian besar orang Melayu menentang Perlembagaan Malayan Union. Orang Melayu menentang pelaksanaan Malayan Union disebabkan 4 perkara, iaitu penghapusan kedaulatan Raja-Raja Melayu, tamadun Melayu terhakis, kerajaan yang liberal dan tindakan Sir Harold Macmillan. Orang Melayu membantah tindakan Sir Harold Macmillan yang menggugut Raja-Raja Melayu bahawa baginda akan diturunkan takhta sekiranya enggan menerima Malayan Union. Raja-Raja Melayu kehilangan takhta dan kuasa sebagai pemerintah. Orang Melayu menentang pemberian kerajaan yang longgar kepada orang dagang yang mengancam status quo orang Melayu sebagai peribumi. Orang Melayu bimbang akan kehilangan warisan tamadun yang dibina sejak Kesultanan Melayu Melaka. Tindakan orang Melayu menentang Malayan Union. Penentangan terhadap Malayan Union melibatkan 3 pendekatan utama, iaitu penentangan secara individu, penentangan melalui akbar dan penentangan secara kolektif. Secara individu, tokoh politik Melayu seperti Dato' On Jaafar dan Tunku Abdul Rahman memainkan peranan penting dalam menentang Malayan Union. Mereka tidak hanya memimpin pergerakan secara individu tetapi juga berusaha untuk menyatukan masyarakat Melayu. Usaha ini menyelenggarakan seruan Dato' On Jaafar kepada Melayu untuk mengadakan kongres dan membentuk United Malays Organisation UMO, menekankan keperluan bersatu dalam menentang Malayan Union. Sokongan bekas pegawai British seperti Frank Swettenham, R.O. Winstead, Sir Frederick Wells dan Sir Cecil Clementi Smith juga menunjukkan bahawa penentangan individu melibatkan orang Melayu dan bekas pegawai British yang bersatu dalam perlindungan hak dan kedaulatan Melayu. Penentangan melalui akbar dan media massa adalah pendekatan kedua yang sangat penting. Penulis dan editor akbar secara aktif menyuarakan kebimbangan dan tentangan terhadap Malayan Union melalui rencana, artikel dan editorial. Perdebatan ini menumpukan perhatian kepada kesan potensi terhadap hak istimewa Melayu dan kedaulatan negeri-negeri Melayu sebagai tumpuan utama dalam penentangan ini. Pendekatan ini menekankan kuasa media dalam menyampaikan suara dan membentuk
pendapat awam sebagai bentuk penentangan terhadap dasar Malayan Union. Penentangan secara kolektif melibatkan pernyataan meluas daripada masyarakat. Tindakan kurang ajar McMichael dalam mendapatkan tanda tangan Raja-Raja Melayu mencetuskan protes di kalangan orang Melayu. Ini menyebabkan pembunuhan, persatuan-persatuan dan demonstrasi besar-besaran dari Oktober 1945 hingga Januari 1946. Persatuan Melayu seperti Persatuan Melayu Terengganu dan Persatuan Kebangsaan Melayu Selangor berperanan sebagai perwakilan kehendak bersama masyarakat Melayu menunjukkan penentangan yang serentak terhadap Malayan Union. Tentangan daripada nasionalis Melayu telah membawa kepada perlembagaan alternatif iaitu Persekutuan Tanah Melayu untuk menggantikan Malayan Union oleh pihak British. Antaranya, resolusi dan alternatif adalah perubahan struktur politik. Malayan Union menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Melayu dianggap ancaman terhadap kedudukan istimewa. British merespon dengan perlembagaan baru pada 21 Januari 1958 menekankan pengekalan hak istimewa Melayu, pembahagian kuasa antara kerajaan persekutuan dan negeri-negeri serta persiapan menuju kemerdekaan. Selain itu ialah pengiktirafan kedudukan Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu mendapat pengiktirafan dalam perlembagaan baru dengan peranan jelas dalam institusi kerajaan dan kebudayaan melalui Majlis Raja-Raja Melayu MRRM. MRRM memberi nasihat kepada Pesuruhjaya Tinggi dan Raja-Raja Melayu memiliki kekuatan bersidang bila-bila masa. Akhir sekali ialah pemeliharaan kedudukan istimewa Melayu. Perlembagaan baru memberikan jaminan yang lebih besar kepada Raja-Raja Melayu dan memelihara hak istimewa Melayu. Raja-Raja Melayu dianggap simbol kedaulatan Melayu dengan penekanan pada hak keistimewaan Melayu, pengiktirafan terhadap identiti dan kebudayaan, serta pemeliharaan tradisi keagamaan dan kebudayaan Melayu. Malayan Union menyumbang kepada kesedaran nasionalis dan